Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi Saf Kepimpinan Masjid Karyah Permatang Pasir, Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, dengan keizinan dan inayahnya dapat kita berkumpul bersama-sama di dalam rumah Allah ini untuk mendengar majlis ilmu, untuk mendengar perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mudah-mudahan semakin banyak kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, makin banyak kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebelum itu, sebelum meneruskan pengajian kita, eloklah kita bersama-sama berselawat. Dan bagi siapa yang belum niat i'tikaf terlebih dahulu, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua adalah selawat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Alhamdulillah, kita akan meneruskan pengajian kitab kita iaitu Mukhtasar Syama'ilin Nabi, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membincangkan berkenaan dua bab, iaitu inai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga celak mata, yang di mana kalau inai rambut ni Imam At-Tirmizi mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menginaikan rambut dia, dan juga Nabi menyuruh kita untuk bercanggah ataupun berselisih dengan kaum Yahudi dengan Nasrani untuk menginaikan rambut. Kerana apa? Kerana orang Yahudi dan Nasrani ini apabila berubat, dia tidak mengalakan rambut dia tidak mewarnakan rambut dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umat Islam untuk ghayyiru asyayb wa la tashabbahu bil yahud. Maksudnya ubahlah uban kamu, warnakanlah uban kamu, dan janganlah sama dengan kaum Yahudi. Itu bab inai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita telah mempelajari bab celak mata Rasulullah, yang di mana celak mata kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ismit, yang diperbuat daripada bahan galian, yang di mana daripada batu ataupun tanah, yang di mana untuk tujuan perubatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencelak matanya pada waktu malam. Tetapi kalau lelaki untuk menghiaskan diri dia, untuk mencelak mata pada siang hari dibolehkan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mencelak matanya pada waktu malam. Dan juga 3 kali sapuan di kanan,
dan juga tiga kali sapuan di kiri. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelakkan mata dia. Kerana apa? Kerana mencelak mata ini dapat menerangkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Itulah kalau kita belajar sebab apa rasional itu dari sudut sains, kenapa dia boleh mencerahkan pandangan dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada malam ini tuan-tuan, kita akan masuk dalam bab yang baru, iaitu bab 8 berkenaan dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana cantik susunan daripada Imam At-Tirmizi. Mula-mula cerita pasal rambut, lepas tu cerita pasal cara sikat rambut, kemudian makin ke bawah sampailah kepada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cantik susunan Imam At-Tirmizi menyusunkan hadisnya. Jadi pakaian Rasulullah ini kita nak membincangkan macam mana color yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana cara Nabi berpakaian, apakah warna ataupun macam mana kesukaan pakaian yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pergi pada hadis yang pertama di dalam bab 8, iaitu hadis yang ke-47. Dalam satu riwayat daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha berkata, "Kana ahabbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamis." Jadi ini hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah. Ummi Salamah ni siapa tuan-tuan? Ummi Salamah ini nama sebenarnya adalah Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummi Salamah ini adalah isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana dia memeluk Islam bersama dengan bekas suaminya. Suami dia ni meninggal. Suami dia bernama Abu Salamah. Abu Salamah ini dia meninggal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Ummi Salamah. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengahwini beliau pada bulan Syawal tahun ke-4 Hijrah. Maknanya selepas Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, selepas 4 tahun kemudian dulu berkahwin dengan Ummi Salamah, iaitu setelah Abu Salamah meninggal dunia. Jadi Ummi Salamah ini lebih tahu perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kata Ummi Salamah ini? Ummi Salamah mengatakan, "Kana ahabbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamis." Maksudnya pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah jubah. Jubah adalah pakaian kegemaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tengok perkataan al-qamisah, kalau ditranslatekan ke dalam bahasa Melayu, kalau tuan-tuan buka Google Translate, al-qamisah ini bermaksud baju kemeja. Baju kemeja. Tetapi kenapa ditranslatekan kepada jubah? Jadi al-qamisah ini bermaksud dia adalah pakaian yang berjahit. Pakaian yang berjahit yang mempunyai 2 lengan dan juga belahan leher, iaitu belahan untuk memasukkan kepala dan juga leher itu panjangnya hingga ke buku lali dan dipakai di bawah pakaian lain. Itu maksud al-qamis. Tapi Nabi punya qamis sampai tengah-tengah buku betis sahaja. Tengah-tengah betis, itulah had panjang al-qamis. Jadi kenapa al-qamis ditranslatekan kepada kemeja zaman sekarang ni? Kerana ada kajian yang dilakukan sebab apa Malaysia menganggap kemeja itu al-qamis, kerana ulama sebelum kedatangannya di tanah Melayu, ulama kebanyakannya datang daripada Yaman. Ulama Yaman dia berhijrah ke sini, dia merantau sampai ke sini untuk menyebarkan dakwah. Jadi al-qamis yang dipakai oleh ulama Yaman memang sampai ke buku lali. Tetapi dia berhijrah ke Nusantara, dia tak melalui lautan, tetapi dia melalui daratan. Kerana apa? Kerana apabila dia merantau, mana-mana dia tinggal, situlah dia berdakwah. Kalau kat laut, dia nak berdakwah kat siapa? Jadi sebab itu dia berdakwah dekat daratan, dia berhijrah ke daratan. Dan juga apabila sampai di Pakistan ataupun India, ketika itu tempat negara itu kotor. Negara India ke Pakistan kan kotor. Jadi sebab itu al-qamis yang dipakai oleh ulama Yaman itu dipotong sedikit sehinggalah ke lutut.
Dipotong sedikit hingga ke lutut. Kerana apa? Kerana nak mengelakkan daripada kekotoran. Sebab itu kat Pakistan, dekat India, pakaian jubah dia dipanggil kurta. Kurta sampai had lutut sahaja. Kemudian dia sampai ke tanah Melayu. Ketika itu dia tengok-tengok, time tu bulan 12 pula, musim manji. Musim manji. Jadi kat sebab itu dia singkat lagi, dia potong al-qamis itu sampailah ke tahap pinggang. Ini kajian yang dilakukan. Wallahualam sama ada betul atau tidak kajian yang dilakukan. Jadi ulama Yaman apabila dekat Pakistan ataupun India, dia nak meniru guru dia daripada ulama Yaman tu, sebab itu dia pakai kurta. Kita meniru ulama Yaman kita, sebab tu dia pakaian sampai ke sini, kita pun pakai baju Melayu sampailah ke pinggang. Sebab tu al-qamis lama-lama jadi al-qamis itu macam kemeja. Jadi al-qamis sebenarnya ialah jubah yang dipakai sekarang ni lah. Sekarang ni yang kita pakai, yang saya pakai ni jubah. Tetapi jubah ni lain takrif dia. Sebenarnya yang dinamakan jubah ni adalah al-qamis. Al-qamis yang dipakai oleh Rasulullah SAW yang dipanggil inner. Inner. Kalau tuan-tuan perasan, ada orang ataupun ulama, contohnya Habib Ali Zainal Abidin, dia pakai jubah, dalam luar ada jubah. Takkan dulu panggil jubah. Jadi dalam itu dipanggil sebagai al-qamis. Selalunya jubah yang dipakai oleh Habib Ali Zainal Abidin warna putih. Itu putih dalaman itu dipanggil sebagai al-qamis. Tetapi di luar itu yang butang itu sampai ke bawah itu dipanggil jubah. Faham? Jadi al-qamis tu dia punya butang tak sampai ke bawah pun. Itu al-qamis, dia sampai sini sahaja. Tetapi jubah dia sampai butang itu sampai ada belahan dua-dua tu. Maknanya selalu orang pakai luaran, tetapi al-qamis ini pakai dalaman. Itu maksud al-qamis. Inilah yang dipakai ataupun yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Kerana apa Nabi SAW suka pakai qamis? Ulama mengatakan sebab ia senang nak dipakai. Sarung kan, senang nak pakai. Lagi satu, dia ringan. Dia tak berat macam pakaian dia ringan, dia tak mudah, dia tak berat. Maknanya kalau kita pergi mana-mana, ringan. Kita bawa pakai jubah tu. Dan saya senang nak dipakai. Kalau pakai macam pakai ihram tu, kita kena belit-belit, kita kena ikat-ikat. Tetapi jubah sarung sahaja. Sebab apa? Dah siap jahit. Tu sebab Nabi SAW suka. Dan juga pakai jubah ini menunjukkan tidak nampak kemewahan. Jadi kalau kita tengok orang yang pakai jubah ni, menunjukkan dia ni seorang yang tawaduk. Kadang-kadang kalau orang tu pakai baju Melayu, pakai baju branded, nampak dia punya logo. Tetapi dia kalau jubah ada logo kat sini, tak ada. Bagaimananya kalau jubah tu mahal sekalipun, orang akan nampak ini macam kurang mewah. Sebab itu menunjukkan sikap tawaduk. Sebab itu Nabi SAW suka pakai jubah ataupun disebut sebagai al-qamis. Dan juga al-qamis ini selalunya diperbuat daripada cotton. Cotton yang kapas tu. Sebab apa Nabi SAW suka pakaian yang diperbuat daripada cotton ataupun kapas ini? Kerana cotton ini sifat dia adalah menyerap peluh. Dan juga dari segi saintifik dia apabila negara Arab kan panas, tetapi dia adalah cuaca yang kering. Kita ni panas lembap, tetapi dekat negara sana panas kering. Baik itu bila berpeluh, dia akan tarik peluh itu, dan katil itu akan serap peluh itu dan menyebabkan badan kita jadi sejuk. Maknanya katil itu fungsi dia adalah untuk menyerap peluh. Supaya apa? Supaya peluh itu menyejukkan badan seseorang dipakai itu. Sebab itu katil ni fungsi dia adalah menyejukkan pada musim panas dan memanaskan pada musim sejuk. Maknanya katil ini tebal sedikit lah. Kalau berpeluh dia boleh menyejukkan badan. Sebab itu Nabi suka memakai al-qamis. Itu hadis yang ke-47. Jelas Kita pergi yang hadis ke-48 pula. Dalam satu riwayat daripada Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, kana ummu qamisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi. Asma binti Yazid ini nama panjang dia Asma binti Yazid bin As-Sakan
Asy-Syakhliyah, dikenali dengan nama Ummu Amir dan juga Ummu Salamah Al-Ansyariyah. Beliau ini adalah sepupu kepada Muaz bin Jabal. Jadi Asma binti Yazid ni adalah sepupu kepada Muaz bin Jabal. Dia berkata apa? Kana kum qamisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-rusghi, lengan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke pergelangan tangannya. Rusghi ini adalah sendi maksudnya. Maknanya sendi antara lengan dan juga tapak tangan digelar ataupun digelar sebagai pergelangan tangan dia. Jadi jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke lengan, pergelangan tangan ni. Ini yang dipanggil sebagai al-qamis. Dan juga ada hadis yang menceritakan bahawa lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai ke jari jemari. Jari kemari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa qamisan wa kana fawqa al-ka'bayn wa kana kumuhu ma'al asabi'. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai satu kamis ini, labuhnya atas daripada buku lali dan juga lengan bajunya selari dengan jari-jarinya. Jadi Rasulullah SAW mempunyai dua jubah yang ataupun digelar kamis. Pertama panjang dia sampai ke ni, dan juga yang kedua panjang dia sampai nak ke jari-jari ni. Ini dinamakan jubah. Maknanya Nabi SAW ini segak. Dia tahu batas jubah ni macam mana. Bayangkan kalau terlebih, terlebih macam mana orang Oman kan. Jadi dia macam dhaif benar pula. Jadi Nabi SAW ini walaupun bersedahnya, tetapi dia berstyle. Maknanya dia ada gaya dia, segak. Sebab tu jubah Rasulullah tak sampai sini, dia sampai pergelangan tangan, ngam-ngam sampai pergelangan tangan Rasulullah SAW. Jadi ini adalah menunjukkan sunnah bahawa kita ni kalau nak pakai baju lengan panjang, kalau kita niat kita nak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat pahala. Walaupun memakai baju Melayu ataupun pakai kurta ataupun pakai baju lengan panjang, baju biasa sekalipun, kalau kita niat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala. Itu hadis yang ke-48. Dan juga kenapa ila rusri ini Nabi sampai ke pergelangan tangan? Ini Nabi pakai kebiasaan dia, iaitu ketika Nabi bermusafir, iaitu senang Nabi nak bergerak. Kerana apa? Kalau sampai sini dia senang nak membuat kerja dia. Sebab itu musafir Nabi SAW sampai pergelangan tangan. Tetapi apabila Nabi SAW bermukim, duduk tetap di Madinah, Nabi akan lebihkan sedikit pergelangan tangan itu sampai dah ke jari jemari dia, sebab cuaca sejuk. Dan juga kamis Rasulullah SAW di hujung dia ni dia tak ada butang. Jadi dia longgar macam ni. Dia longgar macam ni. Ni lengan Rasulullah SAW, dia tak ada butang. Dan juga sebab apa dia lengan itu besar? Sebab senang nak selit apa-apa. Sebab zaman dulu baju jubah tu dia tak ada poket-poket. Jadi nak letak apa-apa letak dekat celah ni. Letak buku ke letak apa ke boleh senang letak dekat sini. Itu adalah kamis Rasulullah SAW dan diikuti oleh ulama salaf. Itu hadis yang ke-48. Hadis yang ke-49 daripada Qurrah bin Iyas. Qurrah bin Iyas ni adalah nama panjangnya adalah Qurrah bin Iyas bin Riyad al-Muzani. Beliau ini tinggal di Basrah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cucu dia ni adalah seorang qadi besar di Basrah yang bernama Iyas bin Muawiyah bin Qurrah. Beliau meninggal dunia pada tahun 64 Hijrah. Qurrah ini meninggal pada 64 Hijrah. Dia syahid, dibunuh ketika nak on the way ke peperangan menentang Mu'tazilah ini. Apabila nak memerangi Mu'tazilah, dia dibunuh dalam masa on the way nak ke sana. Jadi adalah Qurrah bin Ibn Iyas radhiyallahu anhu. Dia berkata apa? Dia kata ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah linubayi'ahu wa inna qamisahu lamutlaqa aw qala zirru qamisihi mutlaq qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasistu al-khatam. Jadi ini hadis yang ke-49 dan diceritakan oleh Qurrah bin Iyas mengatakan saya pernah bersama rombongan dari Muzainah pergi menemui Rasulullah SAW untuk berbai'ah dengannya.
Pada waktu itu jubahnya terbuka. Rawi ragu apakah dia berkata butang jubahnya terbuka. Selanjutnya Qurrah radhiyallahu anhu berkata, maka saya memasukkan tangan saya ke dalam leher jubahnya, lalu saya sentuh khatam kenabiannya. Ini cerita daripada Qurrah ibn Iyas. Dia mengatakan bahawa dia dari rombongan Rahtin ini, kalau ditranslatekan, dia bermaksud kelompok daripada 3 hingga 10 orang. Rahtin ini maknanya rombongan itu tak ramai, antara 3 ke 10 orang. Dari Muzainah. Muzainah ini daripada Yaman, daripada kabilah Mudar. Kabilah Mudar. Dia Muzainah ini daripada Yaman, maknanya Qurrah ibn Iyas ni daripada Yaman. Dia menemui Rasulullah SAW untuk bai'ah dengannya, untuk masuk Islam lah. Dan ketika waktu itu jubahnya terbuka. Jadi Nabi SAW ini Qurrah berjumpa dengan dia, jubah dia ni terbuka, butang ni. Butang itu terbuka sedikit. Jubah Rasulullah dia ada butang sampai ke sini. Jadi dia buka jubah, buka butang itu. Jadi itu tu menunjukkan bahawa bukannya nak nampak selekeh ataupun tidak. Sebab ketika itu Nabi SAW dia memang disunahkan begitu. Sebab itu ada sahabat Nabi, terutamanya bernama Ibnu Umar. Ibnu Umar dia mengikuti macam mana Rasulullah SAW memakai jubah, iaitu dia tidak mengancingkan jubah Rasulullah ini. Maknanya dia biarkan terbuka. Sehingga kan Urwah dia meriwayatkan hadis daripada Muawiyah dia meriwayatkan hadis daripada Qurrah ini. Urwah berkata apa? Dia mengatakan bahawa Qurrah, anak dia tu Muawiyah, dan juga anak dia tu, cucu dia tu bernama Iyas. Dia tidak pernah mengancingkan baju dia ni. Setelah dia mengetahui hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia apabila dia berjumpa dengan orang, dia buka butang dia ni. Sebab itu kalau nak nampak smart boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak macam ni pun boleh. Sebab itu disunatkan apabila kita telah belajar hadis ni, kita boleh buka butang. Jadi tapi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melarang seorang sahabat ini, iaitu yang bernama Salamah bin Al-Akhwa. Dia mengatakan, aku pernah bertanya Rasulullah, aku ni seorang pemburu, bolehkah aku mengerjakan solat dengan memakai baju sahaja? Jadi dia pakai pakaian jubah sahaja, seluar tak pakai, apa pun tak pakai. Jadi Rasulullah SAW menjawab, na'am wazruh walau bisyaukah, boleh, akan tetapi kancingkannya walaupun menggunakan duri. Ini bertentangan. Ada mengatakan, hadis pertama ni mengatakan Rasulullah SAW dia buka butang dia. Hadis yang kedua ni nak sembahyang, tutup kancing ni. Jadi sebab apa? Sebab apa nama dia ni? Salamah bin Al-Akhwa ini ketika dia nak sembahyang, dia pakai satu pakaian sahaja. Kalau dia buka butang itu, takut-takut time dia sujud, time dia rukuk, nampak pusat dia, nampak aurat dia, takut tak sah sembahyang tu. Sebab itu nak merangkumi ataupun nak menjelaskan hadis ini, nak mengelakkan perbezaan. Kalau nak memakai butang ini pun boleh, tak memakai pun tak apa. Tapi lebih afdal kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita ikut, kita buka butang, dapat pahala. Kalau kita niatkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Tetapi kalau buka sebab panas ke apa ke, tak dapat pahala lah. Tak dapat pahala. Jelas kan? Saya cakap laju ke? Laju? Tak, okey ya. Itu hadis yang ke-49. Hadis yang ni tak habis lagi. Pada waktu itu jubahnya terbuka. Rawi ragu apakah dia berkata butang jubahnya terbuka. Selanjutnya Qurrah radhiyallahu anhu berkata, maka saya memasukkan tangan saya ke dalam leher jubahnya. Sehingga kan jubah Rasulullah ni, dia butang itu terbuka, sehingga kan Qurrah ini boleh masuk ke dalam antara ni, dia boleh masuk
ke dalam jubah Rasulullah SAW dan dia menyentuh khatam kenabian Rasulullah SAW. Jadi Qurrah ini masuk ke dalam leher jubah Rasulullah ini dengan izin Nabi Muhammad SAW, bukan dengan tiba-tiba masuk. Terkejut orang tu kan. Jadi terkejut. Contohnya dia minta izin Rasulullah SAW, lalu dia nak sentuh khatam kenabiannya. Kerana apa? Kerana untuk tujuan tabarruk, untuk mengambil berkat daripada Nabi SAW. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ini mempunyai sifat tawaduk, membenarkan orang lain boleh menyentuh badan dia. Ada orang tak suka orang pegang badan dia, tapi Nabi SAW membenarkannya. Jadi itu hadis yang ke-49. Hadis yang ke-50 daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah ibn Yazid bin Zaid alaihi thawbun kitri qad tawashshaha bih wa shalla bihim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dalam keadaan berpaut di bahu Usamah ibn Yazid bin Zaid radhiyallahu anhuma. Baginda sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian kitri yang diselempangkan ke atas bahunya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam solat bersama mereka. Ini hadis daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dia menceritakan saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit. Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sakaratul maut lah. Dia maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung usia, dalam keadaan sakit. Nabi dia keluar dari rumahnya. Keluar dari rumah ni untuk apa? Untuk ke masjid, untuk tengok para sahabat ini solat berjemaah. Rumah Nabi dengan masjid, dia antara ni saja. Macam ni tempat muslimat, inilah rumah Nabi. Maknanya dia tengok daripada tingkap sahaja, ataupun daripada balik melangsi. Di balik langsi dia tengok ada sahabat semayang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Dia berpaut di bahu Usamah ibn Yazid. Usamah bin Yazid ini adalah cucu anak angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah, yang dijaga oleh Rasulullah SAW sejak dari kecil. Dia ada cucu ataupun anak yang bernama Usamah. Usamah ini dia memegang, dia membantu Rasulullah SAW untuk ke masjid, untuk Nabi SAW bersembahyang bersama para sahabatnya. Jadi Usamah ini berpaut, maknanya Rasulullah SAW berpaut, maknanya tangan Usamah ini begini, kemudian Rasulullah SAW berpaut di tangan Usamah, memimpin Rasulullah SAW ke tempat sembahyang. Jadi Rasulullah SAW bersembahyang berjemaah bersama sahabat. Dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itu memakai pakaian kitri yang diselempangkan di atas bahunya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam solat bersama mereka. Pakaian kitri ini apa? Pakaian kitri ini adalah sejenis kain burdah. Kain burdah dari negeri Yaman yang dibuat daripada kapas. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam suka pakai kapas. Padanya ada warna merah ataupun berjalur-jalur, dan daripada jenis kain yang agak kasar. Ini kitri, pakaian daripada negeri Yaman, yang di mana dia adalah selempang. Dia bukan baju, dia adalah selempang macam ridak tu. Dan dia pakai ketika itu Rasulullah SAW, ada ulama mengatakan Rasulullah SAW memakai kitri ini seperti memakai ihram. Maknanya bahu kanan buka, ditutup bahagian kiri. Maknanya ketika itu Rasulullah SAW sembahyang memakai kitri yang diselempangkan di atas bahu kirinya. Bahu kirinya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersolat bersama mereka. Jadi itu adalah pakaian kitri ini. Dia adalah keras, menunjukkan sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pakaian itu adalah berjalur-jalur berwarna merah. Berjalur-jalur berwarna merah. Dia bukan yang merah macam menyala-nyala, tetapi dia macam selimut yang macam ada garis-garis warna merah tu. Jadi ada kala-kala lain lah. Kemudian Rasulullah SAW memakai kitri ini daripada Yaman ini, kemudian pergi ke solat. Ini pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Maknanya ada kain sarung dan juga ada selempang kitri yang menutupi bahu dia hingga ke pusat. Itu hadis yang ke-50. Hadis yang ke-51 dalam sebuah riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajjada thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasawtani as'aluka khairahu wa khairu ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bapanya Malik bin Sinan juga adalah bapa kepada sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah sahabat kecil Abi Sa'id Al-Khudri ini. Sedangkan ketika peperangan Uhud, Abi Sa'id ini adalah seorang masih remaja lagi, 13 tahun, sehingga tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyertai peperangan Uhud, dan kemudian ketika peperangan Khandaq barulah dia menyertai peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia adalah sahabat kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan apa? Bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian baru, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namanya, sammahu bismihi, menyebut nama benda tu. Contohnya macam serban, jubah ataupun selendang. Jadi Rasulullah SAW ada nota kecil kat sini. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan berkata, Allah telah memakaikan aku pakaian, serban, selendang dan selain-lainnya. Ini bertujuan untuk menzahirkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barulah baginda sallallahu alaihi wasallam memuji Allah di atas nikmat tersebut, seperti yang terkandung di dalam doa baginda sallallahu alaihi wasallam di atas. Jadi ini ada hadis Sa'id, dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini suka menamakan serban ataupun pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menamakan pakaian jubah ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini suka menamakan barang-barang dia. Contohnya bawal Nabi panggil duldul, nama dia, nama ataupun gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Rayyan. Mana apa-apa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan menamakannya. Contohnya macam mangkuk, Nabi menamakan Al-Ghurra, nama-nama dia. Keldai, Ya'fur. Contohnya ada Rasulullah SAW mempunyai pedang Rasulullah menamakannya sebagai Dzul Fikar. Jadi Rasulullah SAW menamakan pakaian. Apabila Rasulullah SAW mendapat pakaian baru, Nabi SAW menamakan pakaian itu, macam serban, jubah atau selendang. Kemudian baginda SAW berdoa dengan doa di bawah, yaitu Allahumma lakal hamdu kama kasawtani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Maksudnya, ya Allah, hanya bagimu segala pujian, sebagaimana engkau telah memberikan daku pakaian, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang dilakukan dengannya. Aku berlindung denganmu daripada keburukannya dan keburukan yang dilakukan dengannya. Ini yang diamalkan oleh Rasulullah SAW apabila mendapat pakaian yang baru. Jadi apabila kita ni mendapat pakaian baru, kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga kita boleh memuji Allah seperti doa-doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mengajarkan kita doa apabila menerima pakaian baru. Dan doa ini kalau kita tengok dari segi maksudnya, sebagaimana engkau telah memberikan daku pakaian, aku memohon kepadamu kebaikannya. Jadi pakaian ini bertujuan untuk menutup aurat, untuk berlindung daripada sejuk ataupun panas. Jadi Rasulullah SAW memohon kepada Allah, berikan kebaikannya kepadaku, dan juga kebaikan yang dilakukan dengannya. Jadi tujuan pakaian ini bukanlah untuk bermegah-megah, tetapi bukan untuk mengelakkan perkara perasaan yang tidak elok. Contohnya nak pakai baju ni, doa supaya untuk mengelakkan dari sikap takabur, dan juga aku berlindung denganmu daripada keburukannya,
Keburukannya macam kalau apa-apa berlaku dekat pakaian ni, macam kita pakai tiba-tiba dilipan. Jadi Rasulullah SAW berlindung denganmu daripada keburukannya. Dan keburukan yang dilakukan dengannya, maknanya untuk menghindari penyakit-penyakit hati ini, daripada untuk berfashion, untuk menunjuk-nunjuk kepada orang. Jadi Nabi SAW sebelum nak memakai baju tu, Nabi SAW berdoa supaya apa? Supaya nak mengelakkan daripada penyakit hati ini, untuk bermegah-megah dan sebagainya. Jadi bolehlah amal doa ni apabila menerima pakaian baru. Allahumma lakal hamdu kama kasawtani, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ini doa lah yang diamalkan ataupun kita boleh amalkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis yang ke-52 dalam satu riwayat daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, kana ahabbu thiyab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibarah. Pakaian yang paling digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah hibarah, iaitu pakaian yang bersulam daripada Yaman. Jadi apakah itu al-hibarah? Al-hibarah ialah sejenis kain burdah, dia macam kain selimut dah, yang daripada Yaman, yang disulam daripada benang kapas atau cotton berwarna merah. Ini hibarah. Dinamakan hibarah kerana bercorak atau berhias, di mana maksud hibarah adalah berhias. Jadi hibarah ini dia bukannya warna plain, dia adalah bercorak-corak, tetapi dia berjaring berwarna merah. Mana ada jaring-jaring berwarna merah, itu adalah hibarah. Dan juga dia adalah kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana menurut ulama yang bernama Ibn Battal, dia adalah pakaian yang paling mulia daripada penduduk Yaman. Pakaian yang paling mulia di penduduk Yaman adalah sejenis al-hibarah. Al-hibarah ini adalah sejenis kain yang lembut, tidak kasar. Sebab itu Nabi SAW selesa nak memakainya. Dan juga kita tak salah kalau kita nak memakai pakaian yang selesa untuk kita bersembahyang dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW, ulama mengatakan Nabi SAW paling mengemari kain tersebut kerana lembut dan sesuai dengan badan baginda. Ini menunjukkan keharusan memakai pakaian yang selesa asalkan jangan berlebihan dan ada niat untuk membangga diri. Jadi kita nak memakai baju ni bukan untuk kita nak bangga diri dan sebagainya. Jadi jelas tak? Ni nak stop ke nak teruskan lagi? Teruskan lagi satu hadis Jadi hadis yang ke-53 daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatul hamra ka'anni anzuru ila bariki saqaihi. Jadi Abu Juhaifah ini adalah sahabat kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi wafat. Umurnya lebih kurang 13 hingga 15 tahun. Dan juga itu lebih kurang bayi Ibnu Abbas lah. Dan dia meninggal dunia pada usia 74 Hijrah. Jadi Rasulullah SAW dia meninggal ketika 11 Hijrah dan dia meninggal ketika 74 Hijrah. Dia menceritakan, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariki saqaihi. Saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna merah, seakan-akan saya sedang melihat cahaya terpancar dari kedua betisnya. Jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Juhaifah. Dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Ketika Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada', ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hajinya yang terakhir, ketika itulah Abu Juhaifah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memakai pakaian berwarna merah, hullatun hamra. Hullatun ini adalah dua pakaian, iaitu pertama sekali adalah rida', yang kedua adalah izar. Rida' ini adalah menutup bahu hingga ke pusat, manakala izar adalah pakaian daripada tutup pusat hinggalah ke kedua batis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nama hullatun. Pakaian hullatun ini seperti ihram dah. Tapi ulama Melayu dulu, orang-orang Melayu dulu pandai. Sebab apa baju Melayu dengan kain pelekat? Sebab dia cakap hullatul hamra inilah.
Pakaian sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa dua jenis pakaian dinamakan sebagai hullatun amrah. Jadi kalau kita pakai baju Melayu, kita pakai kain plekat, kalau kita nak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat pahala. Jadi apa-apa pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai baju Melayu dan juga kain plekat, afdal lah, dapat pahala. Hullatun, itu dua pakaian. Yang pertama digelar sebagai rida, yang kedua digelar sebagai izar ataupun kain sarung, digelar kain plekat lah. Dan dia juga ka'anni anzuru ila bariki saqai, dan dia melihat seakan-akan saya sedang melihat cahaya terpancar dari kedua betisnya. Jadi menunjukkan bahawa izar yang dipakai Rasulullah SAW tidaklah sampai ke buku lali, tetapi sampai ke tengah-tengah betis sahaja. Inilah sunnah Nabi SAW. Dan juga kalau melebihi buku lali, kalau lebih daripada buku lali, ada ulama memperincikan hukum tu. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Haram apabila kita melebihi buku lali, apabila ada niat ataupun tujuan untuk membangga diri. Jadi untuk membangga diri, kalau pakai seluar lebih buku lali, hukum dia haram. Tetapi kalau tak ada apa-apa niat, memang seluar tu lebih buku lali, jadi hukum kat situ makruh. Tapi yang harus adalah sampai ke buku lali. Tapi yang paling afdal, yang paling sunat adalah memakai sehingga ke tengah-tengah betis tu. Sebab itu Abu Juhaifah dia melihat cahaya yang terpancar daripada kedua betis Rasulullah SAW, menunjukkan betis ini bukan aurat. Antara betis itu bukannya aurat, dan itu adalah sunnah kain sarung yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Jadi itu adalah sedikit berkenaan dengan pakaian Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan sambung pada hadis yang ke-54 sampai ke-59 insyaAllah. Di sebelum itu saya buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan kalau ada sebarang pertanyaan. Maaf kalau saya kurang sihat sikit, sebab tu macam gelisah. Ada beberapa pertanyaan? Kalau tak ada, ada. Ni macam saya baju tangan pendek, apa nak pakai? Pakaian pendek ni, Baju tidur. baju tidur. Orang Arab tu pakai baju tidur tu. Dia Nabi tak pernah pakai macam ni. Tak pernah pakai macam ni lah. Tapi elok pakai sampai pergelangan tangan. Tapi kalau macam ni tak salah. Tapi yang elok sampai pergelangan tangan lah. Afdal. Harus ni ada dua, ada yang afdal, ada yang tidak afdal. Afdal dia tak sampai makruh lah, harus lagi. Jadi dan ulama-ulama Melayu ni pandai. Orang zaman dulu kan, sebab apa baju Melayu ada 5 butang, menunjukkan ada rukun Islam ada 5. Kalau 3 menunjukkan apa 3 tu, apa tauhid, fiqh dengan tasawuf. Iman, Islam dan ihsan. 3 butang. Maknanya macam-macam. Melayu ni pandai. Dia mengikuti betul-betul sunnah Rasulullah SAW, tapi dia mengikut adat ketika itu. Dia mengikut adat ketika itu. Baju Melayu pakai seluar, ada pakai kain. Ataupun pakai samping. Itu ada yang disebut oleh Nabi SAW. Nanti kita akan bincangkan. Macam-macam lah. Maknanya kalau kita betul-betul tahu dan selepas itu kita mengikuti sebab nak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala. Sebelum ni kita tak tahu, pakai je Melayu. Tapi kita tak tahu kan. Jadi insya-Allah cukup sekadar ini sahaja. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah SWT. Saya mohon maaf anda terkasar bahasa ataupun tersalah bicara ataupun tergagap-gagap. Jadi cukup sekadar ini saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah surah As.